Dikatakan bau bunga ni boleh mengundang makhluk halus lah macam tu. Suzana ni dia makan mentah-mentah je weh. 3 hari lepas Suzana meninggal dunia, Cliff nampak Suzana dekat depan rumah dengan lambai Cliff macam ni. Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게. Hi and Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. Hari ini saya tidak keseorangan kerana they are back. Hari ini cerita yang Kama nak cerita ni agak seram dan sedih juga dalam masa yang sama. Kalau korang tengok video ni, dapat tahu rupa-rupanya makhluk halus yang ada dekat badan Abang Rahmat hari tu sebenarnya nama dia Suzana. So, dalam video tu Kama ada cerita pasal Suzana kan, hantu Suzana kan. Tapi hari ni Kama nak cerita pasal kisah seram Suzana. So, tak apa membuang masa lagi, jom kita mulakan. Tak kenal ataupun tak pernah dengar pun, tak familiar pun nama Suzana ni. Suzana ni adalah seorang pelakon wanita yang sangat terkenal dengan filem-filem horror, filem-filem hantu seram di Indonesia pada tahun 90-an macam tu. Suzana atau nama penuh dia Suzana Martha Frederica van Osch. Sorry kalau salah sebut. Yang dilahirkan pada 13 Oktober 1942 dan dia banyak sangat berlakon cerita-cerita hantu dekat Indonesia. Dan watak yang paling famous antara cerita-cerita hantu yang dia berlakon, watak yang paling famous, yang paling orang takut lah dalam cerita adalah watak hantu sundal bolong. Okay, kita cerita biodata dia dulu. Suzana ni dia dah start berlakon daripada 1958 lagi. Tapi waktu dia kanak-kanak lagi sebenarnya dia dah ceburi bidang lakonan ni tau. Suzana pernah dapat anugerah pelakon kanak-kanak terbaik. Halo? Ya? Ya, di sini Nona Manis. Apa? Mau bicara dengan siapa? Lepas tu dia teruskan usaha dia lagi dalam bidang lakonan ni. Sehinggalah beberapa tahun kemudian, Suzana ni bernikah dan dia kahwin awal tau. Umur dia waktu tu 18 tahun. Nama suami dia adalah Diki Suprapto. Diki Suprapto ni pun pelakon juga. Diorang berdua ni kenal sejak sekolah lagi tau. Suzana dengan Diki ni selalu berlakon sama-sama dalam satu filem yang sama. Antara filem yang paling popular masa tu, yang jadi legenda di Indonesia, adalah Beranak Dalam Kubur. Itu sebenarnya adalah filem horror pertama yang Suzana buat. Kalau korang tengok, pada tahun 2018 ada cerita Bernafas Dalam Kubur, Bernapas Dalam Kubur. Luna Maya berlakon tau. Dan tak silap Kama, cerita ni masuk wayang kat Malaysia. Sebab Kama ingat waktu Kama nak tengok wayang dulu ada satu dia punya tulis tu Suzana. Lepas tu Kama rasa familiar sebenarnya. Rupanya cerita Bernapas Dalam Kubur yang Luna Maya berlakon ni dia berlakukan balik daripada cerita Anak Dalam Kubur yang Suzana ni berlakon. Luna Maya berlakonkan balik lah. So cerita tu yang Beranak Dalam Kubur tu kan dah lama cerita dia kan. Beberapa tahun kemudian Suzana ni dikurniakan dengan 2 orang cahaya mata, Ari Adrianus, satu lagi Kiki Maria. Seorang lelaki, seorang perempuan. Itu tu Suzana memang tengah up tau. Memang tengah naik nama dia dalam filem-filem horror. Tapi di saat career dia tu tengah naik, rumah tangga dia pula jatuh. Kiki macam suami dia terpikat dengan seorang janda yang dia jumpa dekat kelab malam tau. Demi janda tu, Diki sanggup tinggalkan Suzana dan anak-anak dia dan ceraikan Suzana. Dalam 4 tahun jugalah Suzana dengan anak-anak dia ni terpaksa hadap zaman gelap tu. Terus Suzana pernah cakap benda ni dekat wartawan sebab ada banyak netizen dan wartawan tanya dia kan, interview dia. So dia pernah cakap macam ni tau. Kami anak beranak ni pernah cuba untuk bunuh diri sama-sama. Bilik tu kami dah siram dengan minyak petrol. Saya pun dah siap pegang pistol. Tiba-tiba anak lelaki dia cakap, "Jangan mama, kita tidak boleh mati. Saya tak nak mati. Saya tak sempat lagi nak balas jasa mama." Oh my god.
korang? Apa je yang tak rasa sedih bila anak dia cakap macam tu kan? Anak dia tak sempat lagi nak balas jasa kebaikan mak dia. So, anak dia rasa kita tak boleh mati macam tu. So, mak dia pun tersentuh dengan kata-kata anak lelaki dia tu. So, orang tak jadi bunuh diri pada hari tu. Tapi korang, yang sedihnya, tiba-tiba malam tu, anak dia Ari Adrianus yang masa tu berusia 17 tahun meninggal dunia depan rumah dia. Sebab ada pemuda-pemuda kan masa budak-budak sekolah dia tau, belasah Ari ni depan rumah. Dan Ari ni meninggal dunia sebab ada tikaman dekat perut dan leher dia. Sedih weh. Tu dah lama-lama macam tu, Suzana ni banyak tau tolak tawaran-tawaran berlakon. Yelah, dia sedih lah baru cerai, lepas tu kehilangan anak dia. So dia banyak tolak tawaran-tawaran berlakon. Dan pada tahun 1981, Suzana ni dia kembali beraksi dalam filem horror yang bertajuk Sundal Bolong. Sekarang, terimalah ajalmu. Waktu dia ambil filem ni lah, karakter dia tu memang menjadi gila. Dan antara karakter-karakter hantu yang dia bawa, Sundal Bolong ni yang paling seram. Dan dia ada berlakon juga. Suzana ni bukan berlakon dalam filem horror je sebenarnya. Banyak je lagi filem-filem yang dia berlakon. Antaranya Sang Kuriang. Dan dalam filem ni watak utamanya adalah Suzana dan Cliff Sangra. So pada tahun 1983, diorang berdua ni bernikah. Apa yang unik dalam kehidupan Suzana ni, waktu dia bernikah kali kedua, umur dia waktu tu 41 tahun dan Cliff Sangra tu berumur 23 tahun. Dan diorang ambil anak angkat yang bernama Rama Yohanes. Pasangan suami isteri ni berlakon dalam filem yang sama. Berapa tahun kemudian, Suzana ni dah berusia lah kan. So dia rasa macam dia tak nak dah berlakon. Dia nak berhenti berlakon dan dia nak fokus jaga mak dia dekat kampung. Dan suami dia pernah juga kata banyak je job datang, banyak je job masuk. Tapi Suzana tolak semua tu. Orang ramai lama tak dengar berita pasal Suzana ni. Suzana antara yang famous, pelakon famous dekat Indonesia waktu tu. Jadi semua orang tertanya apa berlaku dekat dia, apa jadi dekat dia semua. Pada tahun 2005, tiba-tiba suami Suzana ni kena tangkap polis atas tuduhan penganiayaan tembakan terhadap suami Kiki Maria. Kiki Maria, kalau korang ingat, anak perempuan Suzana dengan suami pertama dia. Kenapa Kiki Maria ni tuduh suami Suzana ni yang tembak suami dia? Sebab waktu tu 3 pembantu rumah dia, 3 orang gaji dia mengaku yang Cliff upah dorang untuk bunuh Suzana. Hubungan Kiki Maria dan Suzana sangat renggang dan Cliff, suami Suzana ni, masuk penjara beberapa bulan. Walaupun dah kena tangkap semua, Suzana ni tetap sayangkan suami dia. Pada 15 Oktober 2008, Suzana waktu itu berusia 66 tahun telah meninggal dunia kerana dikatakan diabetes atau penyakit kencing manis. Tapi penyebab atau punca sebenar kematian Suzana ni masih menjadi tanda tanya semua orang sehingga hari ini. Sekarang Kak akan ceritakan kenapa punca kematian Suzana ni dipersoalkan. Suami dia, Cliff, kuburkan jenazah Suzana secara diam-diam. Yang tahu waktu tu hanyalah dia, suami dia, doktor dan ketua kampung kat situ. Even pihak keluarga Suzana ni pun tak tahu berita kematian Suzana, tapi diorang dapat tahu daripada pihak media tau. So, benda ni jadi konflik antara Cliff dan Kiki Maria. Lepas tu, Kiki Maria ni, anak Suzana, memang tuduh Cliff yang bunuh Suzana tau. Macam ada kena-mengena di sebalik kematian Suzana ni sebab dia rasa suami dia tu nak bolot harta mak dia. Tapi Cliff ni bersungguh-sungguh menafikan semua tuduhan tu. Sebenarnya wartawan-wartawan, netizen semua sebenarnya rasa ragu-ragu, rasa suspicious juga dengan Cliff ni. Sebab setahun lepas kematian Suzana, Cliff ni bernikah dengan orang lain. Dan dia siap buat majlis kahwin besar-besaran tau. Dan dia pergi honeymoon di sekeliling Eropah. So orang rasa macam dia gunakan duit Suzana lah. Satu lagi, Kiki Maria ni dia pernah nak bedah siasat mak dia sebab dia memang suspicious. Tahu-tahu je mak dia dah dikuburkan, dah dimakamkan.
Dia pernah nak buat bedah siasat, nak tengok apa punca betul ke, diabetes betul ke kan, kencing manis tu. Tapi Cliff ni diugut Kiki Maria. Dia kata kalau keputusan bedah siasat tu keluar dan menunjukkan kematian Suzana lah disebabkan diabetes, bukan sebab dibunuh, Cliff akan saman Kiki Maria. Jadi semua orang tertanya-tanya tentang misteri punca kematian Suzana. Dan tak ada seorang pun yang tahu kecuali suami dia Cliff tahu macam mana Suzana menghembuskan nafas terakhir. Satu lagi yang pelik korang, tarikh kematian Suzana dekat kubur dia tak ada tau. Tak tulis. Tarikh kelahiran tulis, tapi tarikh kematian tu dia tak tulis dekat batu nisan tu. So orang interview Cliff ni, tanya pasal benda tu dan Cliff jawab Suzana ada bagi dia wasiat. Suzana kata dia tak nak jenazah dia dipertontonkan. Macam dia tak nak jenazah dia orang tengok. So dalam wasiat tu juga Suzana cakap dia nak satu makam dengan anak dia yang lelaki tu. Dalam wasiat tu juga Cliff ni kata sebelum Suzana meninggal, Suzana dah bagi tahu awal-awal dekat suami dia, dia nak macam, dia nak kubur dia macam ni, dia nak kubur dia warna coklat, dia nak ada batu-batu warna putih. Dia cakap dan sebenarnya sebelum Suzana ni meninggal lagi, Cliff ni dah siapkan, dah preparekan kubur untuk Suzana. Bayangkan. Tapi tak tahu nak percaya ke tak kan. Next, Kama akan cerita kat korang benda-benda pelik ataupun benda-benda yang seram yang berlaku selepas kematian Suzana. Kebanyakannya benda ni berlaku dekat suami dia lah. Suami dia rasa semua ni. Cliff pernah bagi tahu yang Suzana ni dia pernah berguru dan dia selalu bertapa. Dia selalu bertapa, dia buat yoga. Okay, benda tu tak pelik. Tapi yang peliknya, tempat-tempat yang dia pergi bertapa tu seram tau. Antaranya, dia pernah pergi endam dalam air yang dipercayai mempunyai khasiat tertentu lah. Dan dikatakan pengunjung-pengunjung sampai sekarang lalu datang situ sebab nak ambil air yang Suzana pernah rendam. Sebab katanya kecantikan apa semua kan. Sekarang tempat tu dia ada dalam list, antara list tempat-tempat yang menyeramkan, tempat-tempat yang keras. Yang kedua, suami dia selalu nampak kelibat Suzana dekat luar rumah selepas kematian Suzana ni. 3 hari lepas Suzana meninggal dunia, Cliff nampak Suzana dekat depan rumah lambai Cliff macam ni. Macam seolah-olah dia nak cakap selamat tinggal. Lepas tu dia pernah juga nampak Suzana tengah tengok TV. Dia dengar macam TV tu terbuka dan Suzana macam, suasana tu macam kebiasaan dekat rumah dia. Dan yang paling seram guys, dia pernah nampak Suzana tengah sikat rambut dekat dalam bilik. Lain tak boleh masuk tau, okay. So, ada satu bilik ni, bilik tu antara bilik yang Suzana selalu bertapa. Orang lain tak dibenarkan masuk tau. So selalunya Cliff ni memang tahu rutin isteri dia. Setiap kali isteri dia masuk dalam bilik tu, isteri akan start bertapa macam yoga lah. Dan bertapa tu makan masa berjam-jam weh. 4 jam, 5 jam, 6 jam. Dan suami dia dah tahu benda ni. Suami dia takkan ganggu langsung lah, ketuk pintu ke bagi air ke apa. Memang dia takkan ganggu langsung sebab memang bilik tu tak dibenarkan masuk, even suami dia sendiri. Dan dia pernah nampak Suzana duduk dekat kerusi sambil sikat rambut dalam bilik tu. Korang rasa. Dan apa yang lebih mengerikan lagi korang, bila penduduk-penduduk start nampak jelmaan Suzana ni, jelmaan arwah Suzana ni tau. Yang kata dia pernah nampak Suzana watak sundal bolong. Okay, sama macam watak yang dia pernah lakonkan semasa dia hidup. Dan ada juga yang pernah nampak Suzana dalam watak pegang bayi semasa dia berlakon dalam cerita Beranak Dalam Kubur. Dan ada juga rakaman CCTV yang kena rasuk dengan roh Suzana. Walaupun orang bagi klip video tu dekat suami dia Cliff ni tetap tak percaya yang semua tu arwah isteri dia yang buat. And korang ada lagi yang seram. Waktu Cliff kahwin lain kan. Waktu dia bercadang nak kahwin lain selepas kematian Suzana ni, pembuat batu nisan Suzana ni dia pernah bagi tahu Cliff pernah ternampak Suzana, dan waktu tu Suzana senyum pandang dia macam. Lepas tu orang yang buat batu nisan ni dia minta nasihat pakar paranormal ni, macam betul ke apa yang dia nampak, dia takut apa semua.
And then pakar paranormal tu nasihatkan dia untuk suruh dia bagi tahu dekat Cliff yang dia nampak Susanna senyum kat dia. Tapi itulah, Cliff tak percaya. Suami dia juga pernah cerita yang dia selalu dengar ketukan daripada bilik Susanna. So dulu suami dia selalu bagi tahu Susanna kalau ada apa-apa, minta pertolongan ke, nak suruh ambil air ke, ada apa-apalah yang berlaku kan, dia suruh ketuk dinding tau. So selepas dia meninggal dunia, walaupun isteri dia dah tak ada dalam bilik tu, dia selalu dengar ketukan dari bilik tu. Sampai dia dah kahwin dengan orang lain, isteri dia yang kedua tu kena ganggu tau. Isteri dia selalu dengar bunyi ketuk-ketuk dekat bilik arwah Susanna. Bilik tu memang suami dia tak sentuh langsung. Kalau dalam almari tu ada baju kebaya, memang suami dia tak sentuh. Memang tak lipat ke susun ke dalam, tak sentuh. Susunan dalam bilik Susanna tu tak sentuh langsung. Sebab suami dia percaya yang kalau arwah Susanna ni nak berehat ke apa, dia boleh masuk dalam bilik tu. Dan sebenarnya Susanna ni sebelum dia meninggal dunia, dia ada rutin yang dia buat. Tapi rutin yang dia buat tu agak misteri dan agak pelik. Sebab apa tahu? Kan Susanna ni banyak berlakon dalam filem-filem horror kan. Jadi ada yang kata dia punya watak tu jadi sangat real, nampak sangat menakutkan sebab dia buat beberapa rutin ni. Antaranya adalah makan bunga melati. Baunya harum gitu. Kebiasaan saya makan gitu. Kalau tahu bunga melati ni, yang dikatakan bau bunga ni boleh mengundang makhluk halus lah macam tu. Susanna ni dia makan mentah-mentah je. Tapi dari sudut kesihatan, ada lah benefit daripada bunga ni. Macam contohnya ada orang kata untuk kecantikan, katanya boleh melembutkan muka, mencerahkan muka, kata untuk tubuh badan sihat pun ada juga. Kalau siapa yang nak cantik tu, try lah makan bunga melati. Nenek Kamal pun suka tau bunga melati. Kamal ingat dulu dia selalu ambil bunga tak dalam baju dia tau, sebab dia suka bau wangi tu. Okay, next, sebelum dia berlakon, dia selalu dia ada haiwan peliharaan yang sangat rapat dengan dia, which is ular. Ular guys, dia punya haiwan peliharaan dia selalu bercakap dengan ular tu. Ada orang kata mungkin Susanna nak ambil watak, dia nak create watak seram tu naturally dari diri dia. So korang, bila dia berlakon, dia tak try so hard nak jadi seram tau. Dia hanya memek muka dia tu memang dah seram tau tak. Dengan suara dia tu memang dah seram. Memang vibes dia sendiri dia bawa naturally dari diri dia. So itulah, sampai sekarang orang tak tahu punca kematian sebenar Susanna ni. Sebab tiba-tiba lepas dia meninggal dunia, banyak sangat benda-benda pelik yang berlaku kan. Jadi sampai sekarang tak ada siapa yang boleh menggantikan arwah Susanna ni. Kehebatan dia dalam bidang lakonan memang tak ada siapa yang boleh gantikan. Okay, jadi jangan anggap cerita ni serius. Okay, anggaplah cerita ni sebagai hiburan dan boleh ambil pengajaran. Memang tak dinafikan makhluk-makhluk halus tu memang wujud, tapi perlu diingatkan juga setiap yang pergi takkan kembali. So baik kita doa sama-sama supaya kita mati tu dalam keadaan yang beriman. Dielakkan mati terkejut macam kemalangan, dibunuh, mati lemas. Amin. Jadi terima kasih siapa yang tengok video ni sampai habis. Bagi yang baru di channel Kamal, jangan lupa tekan subscribe, like this video, comment and share. See you in my next video. Bye!